menekan rakaman. Jadi kita tengok minggu lepas minggu lepas kita dah tengok, kita belajar tentang function ataupun fungsi. Jadinya ni apa yang saya dah letak dekat UKM Folio lah, boleh tengok. Yang ni contohnya, sebelum ni kita belajar fungsi ataupun function yang ada return value, value returning function lah. Contohnya dekat sini yang absolute value kan, absolute value macam ni. Jadinya kita punya function dekat sini ada return value lah kan. Jadinya return value tersebut jenisnya adalah jenis integer, kemudian kat sini kita kena ada return. Tapi kita belajar juga mana ada satu kelas yang lain, kalau saya boleh tulis, kita recap. Pertama tadi kita ada value returning function. Satu lagi kita ada contohnya apa yang dinamakan sebagai void functions. So kat sini letak return lah, no return value. Jadinya contohnya macam ni kan, kita buat print line kan, print line 1 ataupun print line saja dengan print line 2. Apa yang function ataupun function ni buat adalah dia, kalau kat sini hanya lukis garis sahaja kan, cout garis. Yang ni pun sama kan, yang ni garis yang lain. So bila kita nak gunakannya, kita hanya perlu buat function call, iaitu nama function tersebut, print line sebagai contoh, kemudian bracket, kemudian tak perlu letak apa-apa argument, tak perlu ada input. Sebabnya bila kita lukis ni, kita tak perlukan apa-apa input pun kan. Kita tak perlu, contohnya kat sini kita bukannya ada Z pun kat sini, kalau ada pun kita tak guna pun kan. Jadi tak perlu, tak perlu kan ni. Jadi bila tak perlu, maka sini pun tak adalah Z, tak ada. Bila tak ada, maka dalam function call pun tak perlukan Z tersebut. So bila nak guna, hanya function name, kemudian buat bracket, kemudian semicolon, dah. Selain tu, bila kita gunakan void function ni, disebabkan there is no return value, maka kita tak perlu assign, kita tak perlu buat macam ni, x sama dengan function name ataupun z sama dengan sekian-sekian, tak perlu kan. Ataupun dalam kes di sini, print line ni, kita tak perlu pun nak buat z print line, tak perlu. Sebab apa? Sebab tak ada return value. Kalau tak ada return value, macam mana kita nak assign kepada z? Jadi tak perlu. So kat sini void function no return value kan. So kat sini kita don't need to assign function call, ataupun we don't need to assign to other variable during function call, tak perlu pun. So selain tu no return kan, no return in function definition. Ingat balik, function definition ni adalah yang di sini. Kita boleh je alihkan kan, macam saya tunjukkan minggu lepas, kita boleh je alihkan, kita boleh letak atas ataupun lambat kita. Tak kisahlah dekat atas ke dekat bawah ke. Ini dinamakan sebagai function definition. Saya tulis komen kat sini kan. Okey, itu contoh void, salah satu contoh void function. Jadinya kita nampak macam berguna ke void function ni kan, setakat nak lukis baris, nak lukis garis kan. Kita boleh je, kita copy paste je lah. Di sini letak je kan. Contohnya kita ambil je macam ni, kita letak je lah kat atas, apa masalahnya kan. Jadi nanti kita akan tengok macam mana kegunaan
void function ni yang paling utama sekali yang saya rasa lah. Okay, so kat sini saya nak back dia, kita tak buat apa-apa. Kemudian kita tengok satu lagi yang ni, kita gunakan void function, di sini memang berlaku pengiraan kan, kita masuk, contohnya kat sini kita ada dua nombor A dan B, kemudian kita nak tambahkan, kemudian kita nak see out. Ni kita dah, saya just go through sekejap saja, sebab kita dah discuss, kita dah bincangkan lepas. Jadinya kat sini kita ada A dan B, kemudian add fun, kan? Jadinya berlaku proses algebra, iaitu penambahan dua nombor, kan, A dan B. Kemudian ditambah, disimpan dalam Z. Macam inilah yang kita buat function call. Kemudian nilai A akan diberi kepada X, B akan beri pada Y. Kemudian jadinya dia X dan Y dah ada nilai, kita tambahkan, kita simpan dalam Z. Tetapi di sini, disebabkan kita guna function call, kita tak boleh buat return Z. Tak boleh. Sebab kita gunakan void function, maka kita tak boleh buat return Z. Nak tak nak, apa yang kita kena buat adalah kita kena see out dalam ni juga. Jadi kita akan see out. Jadi kita see out dalam function definition juga. Selalunya kita buat macam ni. Jadinya bila kita see out dekat sini, maka dia menepatilah dengan void function, iaitu tiada return value. Jadi bila tiada return value, kita tak perlu nak, saya saja nak assign M sama dengan A, B, tak perlu pun. Sebabnya memang tak ada return value, jadi tak perlu. Jadi kita buat add fun A, B, semikolon, dah selesai. Jadi bila function call, bila program ini, baris ini dibaca, jadinya nilai A, B akan diberi pada X, Y masing-masing, berlaku penambahan, kemudian akan see out, dah. Bila see out, maksudnya di sini tamat. Bila tamat, sini pun terus habislah tamat, terus return 0. Habis. Itu je. Jadinya kat sini, void function walaupun dia no return value, tapi boleh juga digunakan, kita kata can also be used for arithmetic ataupun any operations. Kan boleh je, bukan setakat kita nak tambah tolak, maksudnya boleh bukan sahaja untuk kita kata untuk buat operasi matematik je, kan, tapi kita boleh juga buat untuk benda lain. Nanti mungkin kita akan tengok. Okey, jadinya tetapi kalau untuk arithmetic kena see out immediately within function definition. Kena see out dalam ni. Kalau sebelum ni kita buat, contohnya kalau sini kita buat C ataupun M, kan? Lepas tu kita see out dekat sini, kan? See out the sum of the value of the number is C, kan? Kemudian kita kat sini kita return Z. Ni kalau kita gunakan int, kalau kita tak gunakan void, bolehlah macam ni, kan? Maksudnya kira-kira dapat Z return kat sini, nilai yang di return tu kita assign pada C, then kita see out, kan? Tapi ini tak boleh dalam void function, sebab void function dia tak boleh return value. Bila tak boleh return value, maka see out command untuk see out tu kena ada dalam function tu sendiri. Ada masalah tak dekat sini? Ini kita akan belajar pasal, kita akan habiskan pasal function ni lah, void function dan function tu sendiri. Kalau ada masalah, just type je kat sini, ataupun nak cakap pun boleh, tak ada masalah. Dah ada berapa orang? Okay, 57. Okay, it's okay.
Jadinya apa lagi saya dah back. Saya boleh padam yang ni. Ataupun sekejap ya, saya tengok. Okay. Yang ni local variable later. Okay, katalah macam saya cakap dekat sini, void function, kita boleh gunakan dia untuk operasi yang lain lah, kan? Bukan setakat arithmeticnya. Kita boleh buat contohnya kita boleh buka file, kan? Fstream ataupun kita boleh cin, gunakan void function sebenarnya, tak ada masalah, kan? Sekejap je, saya tengok dekat sini. Yang ni start function, tapi itu kita akan cover later lah, berkaitan dengan tu. Sebelum tu saya just nak follow dekat sini. Kita tengok kepada local and global variable. So saya nak tunjukkan kat sini, local and global variable. Ini penting sebenarnya, terutamanya dalam C++. In fact, kalau dalam bahasa yang lain macam Python ke, semua variable adalah global variable saya rasa. Okay, tak apa. Okay, jadinya variable defined in a function is local. Contohnya kalau kita tengok kod yang sebelum ni, kita ada Z. Jadinya Z kat sini hanya difahami di dalam ni saja. Betul ke saya cakap ni? Kita boleh check. Katalah kita di sini ada Z kita define ni kat sini sebagai integer. Ini contoh. Cuba kita buat cout Z, kan, ataupun cout betul lah, cout Z. Kita tengok dia jadi apa. Kita compile. Okay, dia kata error Z was not declared in this scope. Maksudnya dia kata Z ni kita tak initialize dia, kita tak declare, kita tak isytiharkan dia dalam fungsi yang ni, fungsi main function ni. Jadi betul lah saya cakap, kan, iaitu Z hanya difahami di sini saja. Kenapa? Sebab bila kita run, katalah kita buang error ni, kita comment dia supaya dia diabaikan. Kalau kita run, dia masukkan nombor, kita masuklah 3, 4 contohnya. So the sum of the number is 7, kan, iaitu di sini. Jadinya Z difahami dalam add fun, tetapi tidak difahami dalam main. Kenapa? Sebab Z hanya ditakrifkan. Sebab apa Z ditakrifkan di sini? Dan bila ditakrifkan dalam satu fungsi, bermaksud Z ni dia adalah local. Maksudnya suatu boleh ubah ataupun variable, dia hanya local kepada function yang mana ia ditakrifkan. Dia tak boleh pergi pada tempat lain. Which means that this function ataupun this variable can be used and changed in that particular function only. Kan, kalau nak ubah pun ubah kat sini. Contohnya macam ni lah. Kita buat Z, let's say kita buat Z sama dengan kosong, kemudian kita run. Kita run 3, 4, sum is 7. Maksudnya kat sini nilai Z menjadi 7, kan? Maksudnya kita dah ubah daripada kosong kepada 7. Jadi tak ada masalah. Sebabnya Z ditakrifkan di sini. Tapi not accessible to other function. Macam tadilah, nombor tadi saya tunjukkan, kalau kita buat cout Z dekat sini, dia tak faham Z tu apa. Kemudian that's why we have separate declaration and need to return value. That's why kita perlukan return value kalau kita buat int. Tapi dalam case ni kita tak return pun, kita cout terus. Jadinya tengok kat sini. Ni contoh. Sekejap je saya tengok void function with empty argument. My fun ww.
Sekejap saya nak buka kejap kod ni. Tadi ni saya nak back. No. Okey, sekejap ya. Sini. Okey. So saya nak simpan dia. Local variable ni adalah kod nombor 10. Okey. Jadi kat sini kita tengok apa yang berlaku. Kita takrifkan A, yang mana A nilainya adalah 3. Hopefully clear yang ni. Okay. Kena dengar betul-betul lah. Kena pay attention lah kat sini. Kita takrifkan A sama dengan 3. Kemudian kita see out. The value of A is nilai A dalam main function, dalam main sini. Kadang-kadang saya guna main saja, kadang-kadang saya guna main bracket. Untuk elakkan kekeliruan lah. Selalunya saya letak lah. Kadang-kadang saya tak letak. Okay, jadi the value of A in main adalah A. Iaitu kita akan dapat 3 nantilah. Kemudian kita akan kenakan function kat sini. Kemudian kita akan, lepas kita kenakan the value of A in main after my fun. Kan, maksudnya bila kita dah buat my fun, jadi kita akan see out A. Kita nak tengok apa nilai dia. Jadinya my fun ni pula, apa yang my fun ni buat? My fun ni adalah dia takrifkan A sama dengan 2, the value of A in my fun adalah A. Okay, ni mungkin tak nampak lagi. Kita run, ni tak ada masalah, grammarnya betul, syntax betul. Okay. Oops, sekejap ya. Saya mungkin sebab nama dia nama dia panjang sangat kot. Sekejap bagi saya satu minit. Sekejap ya. Nama dia panjang sangat, saya kena copy paste ke location yang lain. Sekejap ya. Desktop. Open desktop course. Okey, dah. Okay, saya share balik saya punya screen. Okey, harap boleh nampak saya punya screen. Dekat sini, okey, kita run. Tak ada masalah. Okey, jadi kita tengok sini, saya kena besarkan sikit kot. Sekejap ya. Sorry sini kot. Saya besarkan kepada 15. Okey, kalau tak nampak bagi tahu. Okey, kat sini the value of A in main is 3. Yang ni. So memang betul lah. Kat sini the value of A in main is 3. Kemudian kod kita akan baca baris nombor 10. My fun. Function my fun. My fun ni buat apa? My fun ni sebenarnya dia adalah void function. Apa dia buat? My fun ni dia takrifkan A satu lagi. Kan? Iaitu A, dan nilai A tersebut adalah 2. Kita boleh gabungkan tulis baris ni, tak ada masalah. Nilainya adalah 2. Jadinya dia akan see out. The value of A in my fun is A. Jadi kat sini adalah baris yang kedua ni. Sebab apa? Sebab kat sinilah my fun. Lepas dia baca baris ni,
kod kita akan, ataupun program kita, dia akan pergi pada baris nombor 10, iaitu function call, iaitu kat sini. Kemudian bila baca, dia akan see out the value of A in my fun. My fun bukan main. Yang ni main kan, yang ni my fun. Nilainya adalah 2. Okey, tak apa, kita faham. Okey, mungkin dia ubah, so dia dah override nilai A tu, mungkin lah kan, kita rasa-rasa macam tu. Tetapi, bila program ni tamat, kan, program ni tamat, kita tak ada return value sebab ini hanya void function. Kemudian tamat, dia my fun ni tamat. So program akan terus pergi kepada baris ke-12. Kemudian apa baris 12 ni buat? Dia see out je, kan, iaitu the value of A in main after my fun. Ni ayat saya lah kan. Iaitu selepas daripada my fun ni, is A. And dia akan see out nilai A. Jadinya the value of A in main after my fun is 3. Kan? Jadinya kita tengok nilainya adalah 3, bukan 2. Jadinya apa yang berlaku dekat sini, dia tak memberi kesan pun pada nilai A dekat sini. Kan? Maksudnya kat sini kita ada nilai A sama dengan 3, kat sini A sama dengan 3, that's why kita dapat 3. Tapi bila kat sini A sama dengan 2, that's why kita dapat 2. Tetapi A sama dengan 2 tu bukan dalam main, tetapi A sama dengan 2 tu adalah dalam my fun. Kat mana my fun? My fun ni dekat sini. That's why the value of A in my fun is A2. Kemudian seterusnya kat sini the value of A selepas my fun adalah 3. Kan? Maksudnya dia bukan override pun sebenarnya. Cuma nak kata kat sini nilai A dalam main dia tak ada kaitan pun dengan satu lagi variable yang namanya kebetulan sama, iaitu A. Tetapi A tersebut dia dalam my fun, dia bukan dalam main. Kan? Jadi dengan kata lain, kalau dalam komputer kita tu walaupun sama-sama A, tetapi dia punya lokasi dia, kedudukannya dalam kita punya komputer tu dia tak sama. Kan? Nama sama, kan? Tetapi lokasinya berlainan. Kan? Dan dia memang bila lokasi berlainan, sebenarnya dia adalah benda yang berlainan. Dia adalah variable yang berlainan, bukan variable yang sama. Okey. Ada masalah tak nak faham yang kat sini? Jadi ada tak? Ada tak? Nur Aisyah, saya nampak nama tu panggil je. Okey tak? My fun main. Ada ke Nur Aisyah ni? Ada. Ada. Boleh terangkan balik? Terangkan apa? Tak tahu kan? Panjang pula kan? Saya terangkan pun dah setengah jam dah. Betul. Okey. Ya? Apa jadi kalau declaration A tu kita jadikan sebagai global declaration dekat atas? Kita akan nanti saya akan cerita. Okey? Jadi kat sini kita tengok dulu local, then apa yang kita kata bila kita ada local, kita ada global, macam itulah lebih kurang. Okey, hopefully boleh faham yang ni. Kalau tak faham, kena ambil masa lah untuk fahamkan. Okey. Sekejap ya. Yang kod ni kan, kod 19B ni minta tolong awak abaikan. Sebabnya ni adalah nota saya sebelum ni. Jadi bila dah berubah, coding numbering untuk kod pun dah berlainan. Jadi nanti saya akan edit lah, saya akan buang kod 17, kod 19.5 macam tu. 19.5 pula, 19B. Minta tolong awak abaikan lah, tutup mata lah kalau nampak dia tu. Okey. Jadi kat sini kita berjaya, bukan berjaya lah, kat sini kita nak tunjukkan bahawa local variable dia hanya bersifat local. Itu namanya pun local kan, dia bersifat tempatan kan dalam function yang ia ditakrifkan. Contohnya kat sini A dekat sini hanya ditakrifkan dalam my fun, maka sifatnya hanya ada dikekalkan dalam my fun sahaja. Dan dia not accessible to other function although they have the same name. Okey, kemudian tengok global variable. Global, namanya pun global,
dia adalah define outside any function. Kan, sekarang ni kita ada berapa function kat sini? Kita ada berapa function? Saya tanya. Tengok kod sekarang ni ada dua kan? Iaitu main function dengan myFun. myFun function ataupun myFun. Jadi kat sini ayat dia kata global variable ni dia kena define outside any function that are available in your code, in your program. Kan? Awak kena letak dia di luar. Kan? Jadinya bila awak letakkan di luar, namanya jadi global variable. Which is dia can be used and change in any function. Kan? Nanti kita akan tengok. Kan, dia bila kita letak dia dekat luar, dia boleh digunakan oleh siapa-siapa pun boleh guna dia. Dia macam public lah. Okey, jadinya kita tengok sekejap. Sini. Nama ni saya letak kelas. Nanti bila saya upload dekat UKM Folio, saya delete lah perkataan kelas ni kan. Okey, ni just untuk nota saya, untuk mark lah. Yang benda ni saya discuss dalam kelas. Okey, sekejap ya. Saya nak tengok. Oh, sorry, bukan ni. Local variable. Yang ni ke sekejap. Saya nak save pula. Saya nak buka sebenarnya. Open. Local variable. Oh, bukan ni. Global. Oh, yang ni. Sekejap ya, saya tengok. Code 20. Local global variable change. Tak ada pun, kita ambil je lah yang semua ni. Sekejap ya. It's not argument. Tapi sebenarnya kat sini. Okey, tak apa, kita bincang je yang ni dulu sebab yang ni paling ringkas kan. Dalam nota saya ni dia dah panjang kan. Okey, so dekat sini saya nak simpan dia sebagai nombor 11. Okey, jadinya sekarang ni kita belum ada, kita hanya ada satu function saja, iaitu main function. Main function, sebenarnya awak pernah tengok dah saya rasa. Bila kita buat looping apa semua, kita letakkan global ni kat luar. Kan? Jadinya kat sini tengok dalam main function ni saya tak perlu pun nak buat int a. Tak ada pun. Saya tak perlu buat. Sebab apa? Sebab saya dah takrifkan dekat luar iaitu kita ada a, iaitu satu variable boleh ubah dengan jenisnya integer, nilainya adalah 1. Bila kita letakkan di luar function, the only function we have adalah main function. Jadi bila kita letakkan int a equals 1 dekat sini, maka a is global variable. Kan? Sebab di luar mana-mana function, jadi dia dipanggil global walaupun hanya ada satu je function kat sini. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bila kita run, the value of a is nilai a adalah a. Jadi kalau kita run, dia boleh baca. The value of a is 1, iaitu nilai ni dia ambil dari sini. Kan, kalau kita tukar, of course lah, kalau kita tukar, dia boleh baca, tak ada masalah. Kan, kita compile, Control F9, kalau nak cepat, Control F10, dapat output dia. So ni global variable, dia boleh difahami. Kan, kita tengok yang lain, contohnya change permanent, macam-macam. Okey, jadinya, kita tengok yang ni, betul ke dia ni global kan? Kita boleh check. Kita boleh check. Jadinya saya nak buat nombor 12, global variable. Sorry, saya lupa perkataan kelas tadi. Okey.
Jadi kat sini kita tengok kita ada lebih kurang sama macam yang ni. Jadi tetapi kita kita create satu lagi function iaitu void function. Kita create satu lagi iaitu void function iaitu namanya myFun, sama macam tadi namanya. myFun. Apa myFun buat? myFun dia dia cout je sebenarnya. Dia cout nilai A. Jadinya saya gunakanlah yang kat sini the value of A in main. Tadi saya tak letak main kan sebab ada satu je. Kan ada satu functionnya, jadi saya buang perkataan main tu. Tapi di sini saya buat the value of A in main, nak menandakan cout ni ada dalam main function, adalah A. Kemudian saya panggil myFun. Kemudian apa yang myFun buat? myFun cout je. The value of A in myFun function is A. Jadi kita run. Let's say kita tukar, tak apa, kita tukar dulu, kita cout. Sedia ada. The value of A in main sini adalah 1. Kemudian the value of A in myFun, which is sini, adalah 1. Kan? Kalau kita tukar 3, kita compile, kita run, jadi 3. Jadinya nilai A untuk main function atau myFun diambil daripada di sini, iaitu nilai bagi A yang mana A adalah global variable. Jadinya awak bayangkan macam saya sendiri dalam pendidikan saya pun selalu kena gunakan global variable. Contohnya bila kita ada banyak pengiraan, awak imagine awak ada 1000 baris kod contohlah kan, 1000 baris. Kemudian akan ada akan ada nilai-nilai yang awak kongsikan, awak berkongsi nilai untuk awak punya function tu. Mungkin awak ada 20 function, jadi mungkin ada dalam 20 function tu ada beberapa nilai yang awak akan dalam setiap function tu digunakan nilai tu. Kan, jadi kalau macam tu kita kena create global variable macam ni. Okey? Okey tak kat sini? Kalau ada soalan boleh terus type. Sekarang kita tengok lagi. Tapi sekejapnya saya takut saya tersilap. Saya nak simpan ni kejap. Sebagai kelas. Okey. Dan kita buka yang lain. Saya rasa baru kita boleh tengok yang contoh yang tadi. Tapi saya tahu ini. Okey. Sekejap ya. Ini sama yang ni Okey, jadi saya nak simpan dia dulu sebagai nombor 13. Okey. Yang ni nama dah panjang-panjang dah kan. Okey. Jadi ini lebih kurang macam yang kod yang tadi. Tetapi kod yang tadi, iaitu kod yang sekarang saya tengah tunjukkan ni, apa dia buat? Dia hanya cout sahaja. Kan? The value of A adalah ambillah nilai 3 daripada sini, ambillah nilai 3 daripada sini kan. Okey, tetapi kalau kita tengok nota kita, dia kata apa? Global variable ni dia ditakdirkan di luar mana-mana function. Jadi dia boleh digunakan, can be used. Dia boleh digunakan dalam mana-mana function macam kod yang ni. Selain tu, kalau dalam ayat ni dia kata dia boleh tukar. Can be used in any function. Can be changed in any function. Kita boleh tukar dia dekat mana-mana function pun. Jadinya kita nak ambil kat kod ni. Jadinya saya nak letakkan dia sebenarnya macam betul lah.
Saya just nak make sure dia sama je. Dia konsisten. Okay, ni sama macam tadi. Ni global variable. Kemudian kita ada my fund. Kemudian, dekat sini tengok apa saya buat adalah saya dah beri nilai A sama 1. Kan, iaitu pada global variable punya initialization. Tetapi kat sini, apa saya buat dalam main function ni, saya reassign nilai A kepada 3. Saya reassign. Kenapa saya kata reassign? Sebabnya dia adalah benda yang sama. Kan? Contohnya kalau yang ni tadi, yang ni, sebabkan A dalam dua function ni, maksudnya kedua-dua A ni adalah local. Dia adalah entity ataupun benda yang berlainan. Tetapi bila kita ada macam ni, bila ada A kat luar, maka semua A ni adalah benda yang sama sebenarnya. Bila benda yang sama, bila saya buat A sama dengan 3, bermaksud saya reassign nilai A daripada 1 menjadi 3. Betul ke tak? Kita akan tengok nanti. Jadinya saya reassign A sama dengan 3, jadi saya see out. The value of A in main adalah A. Kita nak tengok nanti A ni 3 ke 1. Kan? Kemudian kita buat function call. Function call my fund. Apa my fund buat? My fund dia akan reassign A kepada 2 dan dia akan see out. Jadi kita tengok betul ke tak apa yang saya cakap ni. Kita compile dulu dan kita run. Okay. So the value of A in main iaitu di sini adalah 3. Jadinya nilai A sini adalah 3, iaitu dapat dari sini, bukan 1. Walaupun kita dah assign sebagai global variable, nilainya adalah 1, tetapi di sini nilainya telah ditukarkan. Kemudian kita panggil my fund. My fund dia buat apa? Dia tukar, dia assign A sama dengan 2, kan? Maksud dia reassign A sama dengan 2. Jadinya memang betul pun, bila see out dia keluar A sama dengan 2, bukan 1 atau bukan 3. Nak tahu betul tak? Kita tambah satu lagi baris. Saya nak ambil macam ni. Sorry, bukan ni. Yang ni kot. Saya nak ambil ni. Kita tengok betul ke tak my fund ni ubah ataupun nilai A dalam my fund ni hanya local je. Jadi kita run, kita compile, kita tengok bila dah function call kat sini, bermaksud A menjadi 2. Kemudian bila kita tamat function ni, bila kita see out, nilainya berapa? Adakah 2 iaitu nilai di sini, ataupun adakah 1 iaitu dia local, dia global, nilai yang global tadi, ataupun adakah dia 3. Jadi kalau kita run, jadi kita tengok nombor tadi 3 betul. Kemudian kita panggil my fund see out, nilai 2 betul. Kemudian my fund tamat, bermaksud sini tamat, kita pergi baris seterusnya, dia see out, kita dapat 2, iaitu nilai yang dapat daripada pertukaran yang berlaku dalam my fund. Bermaksud perubahan ni adalah perubahan yang kekal, kan? It's a permanent change. Yang bermaksud apa? A dekat sini, A dekat sini, A dekat sini sama je. Dia adalah A yang sama. Namanya sama, kedudukannya ataupun location dia dalam komputer kita, dalam program kita, dalam ruang yang diperuntukkan adalah ruang yang sama. Jadinya bila kita tukar, dia akan memberi kesan, dia akan affect nilai A untuk mana-mana function. Even kalau kita tambah lagi, ada satu lagi my fund 2 ke kat bawah-bawah ni, still nilainya akan berubah juga. Okay. Ada apa-apa ke? Masalah ke? Faham ke tak faham ke? Kalau tak faham, bagi tahu supaya saya boleh repeat ke. Ada tak?
Okey ya. Yang A yang assign 1 tu kiranya dah tak ada lah kan? Betul, tak ada. Kalau kita nak ubah sikit, contohnya, sepatutnya saya kena bagi nama yang lain patutnya untuk yang ni. Sekejap ya, saya nak ambil semua ni. Tapi saya nak. Sekejap ya. Yang ni saya nak simpan sebagai 13. Kemudian yang baru saya ubah ni, saya nak simpan dia sebagai 13B. Kemudian macam betul macam tadi soalan tadi kan, mungkin kita boleh siap dulu kat sini. Kita siap dulu sebelum kita reassign, kita siap dulu betul ke tak. So kita siap dulu, kita reassign, kita function call dan kita siap lagi sekali. So kita tengok. Okey, so macam ni jadinya mula-mula tadi kat sini the value of A in main, walaupun dia dalam main tapi nilainya nilai 1 iaitu dapat daripada global variable declaration and initialization ni. Tetapi masih lagi di dalam main lah kan, sebab cout ni dalam main, that's why saya gunakan perkataan ni. Value of A in main adalah 1. Kemudian kita reassign A sama dengan 3. So kita cout the value of A in main menjadi 3. Kemudian kita call my fun cout A sama dengan 2 kan. The value of A in my fun is A iaitu 2. Kemudian dibalik-balik ke sini, the value of A in main after my fun adalah 2 iaitu perubahan yang kekal. So once you ganti, you tak boleh ubah dah. Okey. Terima soalannya. Maksudnya kat sini kalau kita tak ada macam ni, seolah-olah macam A sama dengan 1 ni kita tak perlu nak buat apa-apa pun, kita buat macam ni je. Boleh je. Sama je. Tak ada masalah. Kan? Maksudnya kita hanya declare sahaja A sebagai global, tetapi kita tak initialize. Jadinya sekejap ya, saya nak simpan dia. Yang ni tadi. So saya nak buang kat sini global variable ini declaration only. No initialization. Kita tak beri nilai. So no initialize. Betul ke? S pun boleh. Okey, so kalau macam ni in A, kita tak perlu pun A sama 1. Sebab apa? Sebab kita akan reassign, kita akan rewrite nilai A dengan di sini kan. Jadinya ni adalah C. Betul ke saya buat tadi ni? Sekejap ya. Okey. Yang ni okey kot saya rasa. Yang ni adalah B. Sekejap ya. Okey. Jadinya kalau macam tu kan, macam tak ada fungsi lah kita baik-baik kita jadikan semua sebagai global variable kan, sebab kalau kita nak pakai kita letak je dalam, kita hanya perlu reassign je nilai ni tapi sebenarnya tak boleh kan, sebabnya ada contohnya kat sini dia kata misuse of global variable kan. Jadinya kat sini kita kata it's possible to make all variables sebagai global, tapi do not do this, jangan buat because it could be disastrous for large program yang mana there are a lot of variable dan juga function. Jadi kita mungkin might not realize ejaan salah ni mungkin kita tak perasan yang mana adalah variable global ataupun yang mana variable yang local. Kita mesti akan buat local punya variable,
kan nanti kan, tapi nanti kita akan mix up dengan local dengan global. Jadi kita gunakan global ni bila perlu saja, kan, bila bila kebanyakan function dia berkongsi variable yang sama. So dekat situ kita perlu gunakan global. Okey. Kemudian ada satu topik lah, ada satu kita topik lah kan, yang mana dia berkaitan dengan global dan local variable, iaitu dipanggil scope resolution operator. Scope resolution operator ni bila mana suatu pemboleh ubah, suatu variable, dia kita isytiharkan dia, kita declare twice, 2 kali, iaitu local dan global. Dengan kata lain, kita buat macam ni, int a, kemudian kalau kita nak assign lah sama satu, kemudian ada satu lagi, int a sama dengan 2. Macam mana tu? Jadinya kalau macam kod-kod yang sebelum ni, int a ada dekat luar je, bermaksud dia adalah global, kan? Tapi yang dalam ni tak ada pun int a, kan? Yang ada hanya macam kita assign value je, kita reassign daripada 1 kepada 3 kepada 2. Tapi dalam kes ni macam mana pula kalau kita kata kita mungkin purposely ataupun kita tak perasan contohnya, kita declare dia 2 kali. Boleh, program kita akan jalan, tak ada masalah. Tapi dia nak kata apa? Here the local variable will take precedent over the global variable within its function. Kan? Jadinya contohnya macam inilah, kita tengok yang ni ataupun dalam, saya nak buka kod dia kejap. So 13B, 13C, 14. Scope resolution. Okay, so kat sini saya nak simpan dia sebagai 14. Scope resolution operator. Kenapa dia panggil macam tu? Kita tengok nanti. Jadi kat sini kita ada A sama dengan 1. Jadinya kita, ini adalah declaration pertama, iaitu A adalah global variable. Kemudian kita ada second declaration, iaitu di sini, yang mana A adalah local variable, kan? Sebab dia ditakrifkan dalam ni. Jadi bila kita see out, dia akan beri keutamaan kepada nilai yang ditakrifkan ataupun nilai yang diberi dalam ni, iaitu 2. Jadi kalau kita see out, kita akan dapat the value of A is 2. Dekat sini. Jadi dia tak bagi the value of A is 1. Tak. Tapi the value of A is 2. Jadi yang ni macam, kalau kita tengok macam ni, ni sama lah kan macam yang tadi ni. Kan? Sebab dia rewrite kan? Betul ke macam tu? Kita tengok. Jadi saya nak padam dulu yang ni. Dah banyak sangat dah. Saya nak padam yang ni. Saya nak padam yang ni. Saya nak padam yang ni juga. Tapi saya nak create my fund. Sini. Kemudian saya ada first declaration. Kemudian saya ada my fund. Kemudian apa saya buat? Saya nak call my fund. Kat sini. Kemudian bila saya call tu saya buat apa? Bila saya call, saya nak see out sahaja. Tengok dia jadi apa. Kat sini. Saya tak nak assign pun apa-apa di sini. Okey, jadinya kat sini kita ada A sama dengan 1.
sebagai global variable, kemudian kita takrifkan A satu lagi, iaitu A sama dengan 2. Jadi ada 2 declaration kat sini. Jadi A bila kat sini, macam saya cakap tadi, bila ada cout dekat sini, nilai A, jadi nilai A yang ditakrifkan kat sini akan diberi keutamaan. A yang lokal lah. Tetapi bila kita panggil myFun, kita tengok myFun ni dia akan cout berapa? 2 ke 1? Kan? Sebab myFun ni datang selepas A sama dengan 2. Kan? Kalau dia reassignment, maksudnya kita jangkakan A ni akan jadi 2. Betul ke tak? Kita run. Okey, tengok kat sini Jadinya kat sini the value of A is A, iaitu 2. Betul lah kat sini. Tetapi dia bukan rewriting nilai, bukan reassignment. Sebab apa? Sebab bila kita run myFun dekat sini, myFun the cout nilai A iaitu nilai 1, bukan 2. Jadinya kalau di sebenarnya A yang berlainan, cuma nama dia yang sama. Ruangnya pun ruang yang berlainan dalam komputer kita. Okey. Jadinya dia berbeza dah dengan yang tadi. Okey. Ada masalah tak dekat sini? Keliru sikit kan? Jadi kita dah ada local, kita ada global, tiba-tiba kita ada scope resolution operator. Kita ada yang ni sebelum kita masuk scope resolution tadi. Nanti. Ada masalah tak? Hello? Ya. Hello pula kan? Okey. Apa jadi kalau global declaration tu kan kita jadikan dia sebagai constant? Adakah dia adakah yang kita declare balik dalam function tu dia berubah ke tak? Okey. Saya rasa saya faham maksud awak. Sekejap ya. Ni saya lupa tadi. Saya kena simpan ni sebagai 14B. Sekejap ya. Tapi soalan yang bagus saya rasa. Sekejap ya, yang ni. Kemudian saya nak padam ni. Itu yang ni adalah 14. 14 sahaja. Okey. So saya nak simpan satu lagi. Saya nak open 14B. Okey, maksud awak dekat sini saya letak const, betul? Ya. Macam ni kan? Okey. So macam saya cakap, kalau kita buat macam ni, ini bermaksud ini bermaksud kita anggap yang A ni adalah pemalar, dia tak akan ubah. Jadi tapi sebenarnya saya pun tak pasti juga, tapi bagus juga kan kita check. Sekejap. Saya selalu terlupa. Yang ni B. Saya nak simpan dia sebagai C. Okey. Saya rasa dia akan sama macam kes yang tadi. Kita run. Kalau kita letak const. Const ni maksudnya dia adalah constant. Okey, sama juga. Dia tak ada beri kesan apa-apa. Maksudnya kalau ada const ke, tak ada const ke, dia masih sama. Kalau kita letak juga const depan ni. Sorry. Okey, kita run. Dia masih lagi sama macam tak ada const. Maksudnya A yang kat sini adalah local. Dan A yang dekat sini adalah global kepada semua function. Semua function yang lain. Tak termasuk yang ni lah. Okey tak? Yang ni itulah kadang-kadang ada soalan tu yang saya sendiri pun kena cuba juga baru saya tahu. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya, apa benda ni scope resolution operator ni kan? Jadi scope resolution operator ni khas untuk bila kita ada macam ni, kes macam ni, kita ada satu boleh ubah satu variable yang mana variable tersebut dia ditakrifkan ataupun diisytiharkan dua kali, local dan global. Kan? Jadi bila berlaku macam ni, maka
kita boleh, kalau baca ayat dia, we can still access the global variable within a particular function by using the scope resolution operator. Macam mana nak guna dia? Kita letakkan dia, place immediately before the variable name. Jadinya kita tengok balik kod kita. Saya nak padam yang ni, saya nak ambil kod nombor 14C saja. So saya nak open. Ataupun saya ada tadi scope resolution dekat sini. Permanent ni kot. Okey, yang ni. Okey, so saya nak simpan dia sebagai, saya nak buat dia sebagai 15 lah. In class. So saya padam. Okey, yang kat sini kita ada sama juga A sama dengan 1, yang mana A adalah kat sini global variable. Kemudian tak tahulah tak semena-mena, kita pun tak arifkan satu lagi, iaitu A adalah integer, nilainya 2. Jadinya second iteration as local variable. Jadi dah ada 2A. Jadinya kita boleh jangkakan lah. Jadi kalau kita see out, ni saya nak komen dulu yang ni. Kalau kita see out, kita akan dapat nilai A sama dengan 2. So kita cuba. Kita dapat the local value of A is A. Ataupun the value of A is A. Tak perlu local pun. The value of A, nilai kepada variable A adalah 2. Tetapi kita boleh kita boleh gunakan A sama dengan 1 ni, cara dia adalah kita gunakan scope resolution operator. Macam mana? Cara dia adalah kita kita letak depan A, kita letak semikolon, bukan semikolon, kita letak kolon 2 kali. Ni satu kolon, kemudian ni satu kolon. So ada 2 kolon. Ini dipanggil scope resolution operator. Kalau kita letak macam ni, dia akan bagi kita nilai global, iaitu 1 sepatutnya. So kita try. So kita dapat the value of A is 2, the value of A is 1. Yang 1 ni dapat daripada yang ni, iaitu bila kita gunakan scope resolution operator, yang mana dia akan beri kita nilai global, iaitu 1. Yang di sini tak ada scope resolution operator, dia akan beri kita nilai yang seadanya dalam function main tersebut, iaitu 2. So the value of A is 2, the value of A is 1. So kat sini global value. So using scope resolution operator. Okey. Banyak benda kan. Kemudian start function ni, dummy function ni just kalau awak nak buat programming, selalunya awak buat template dia dulu, atau tapi tak buat apa-apa dalam definition dia. So kita just cuba je. So boleh tengoklah, boleh bacalah yang kat sini. Kemudian function overloading and function template saya tak cover. Boleh tengok dalam, boleh cari dalam buku, macam dalam performa kan ada buku-buku tu kan. Awak boleh tengoklah function overloading, function template. Saya tak discuss kat sini. In fact tak ada pun dalam exam sebenarnya. Kemudian ni kita akan sambung kejap lagi, iaitu kita akan masuk pass by reference, yang mana macam mana kita nak gunakan void function lebih daripada apa yang kita dah lihat. Sebelum ni kita guna void function untuk kita lukis baris, untuk kita see out immediately certain calculations output, tapi kita akan tengok sebenarnya void function ni sangat powerful. So sekarang ni 6.3 minit, kita sambung balik pukul 6.10, dalam 6-7 minit kita rehat. Okey, terima kasih.
Okey, saya nak sharekan saya punya screen semula. Okey. Padam yang ni. Kod 15. Hmm. Hmm. Okey. Okey, sedia saya nak kalau ikut dekat kita punya slide ni, dia letak kod ni kan. Tadi sebelum saya pergi pada kod ni, saya nak tambah satu lagi kod yang lain, saya nak bincangkan nanti. Okey, jadinya kita tengok pada sini nombor 16, returning a single value. Apa yang kita dah belajar sebelum ni, contohnya kita ada function find max, find min, sebagainya, kan? Ini selain daripada void function lah kan. Maksudnya bila function yang ada return value tu, biasanya kita tengok the call function receive values from calling function. Maksudnya kalau kita tengok dekat sini, sekejap. Kalau saya boleh pergi pada mula-mula local variable. Saya pakai yang ni. Sekejap je saya tengok. Mana-mana pun tak apa sebenarnya, macam ni kan. Yang ni function call. Jadinya nilai A, macam saya selalu cakap lah, nilai A akan diberi kepada X. Nilai A akan diberi kepada X, kan? Maksudnya ini adalah function yang called function yang dipanggil. Yang ni adalah calling function. Kan? Jadi macam inilah. The call function, fungsi yang dipanggil, menerima nilai daripada calling function. Maksudnya di sini ABSF kat sini menerima nilai A daripada calling function ABSF yang dekat sini. Ya, saya nak mute all. Okey. Jadinya kat sini nilai A ataupun kat sini X menerima nilai daripada A ataupun A memberi nilainya kepada X. Kan? Tak ada masalah sebab namanya pun sama, that's why dia correspond to each other. Kan? So kat sini apa yang dibuat adalah bila berlaku calculation apa semua, kemudian return at most one value. Paling banyak pun yang kita tengok dia akan pulangkan satu value. Maksudnya return K, return Z, return sebagainya. Kan? Tapi kita kata takkanlah function dia boleh return satu value je. Mestilah banyak kan, mestilah, tak logik lah kalau satu je kan, sebab number pun komputer mestilah ada kehebatan yang hebat lah. Jadinya memang ada sebenarnya. Jadinya untuk yang return at most one value ni ataupun yang return only one value ni kita panggil pass by value. Kan? Logik lah, sebabnya kat sini pun kita pass, kita hulurkan nilai A kepada X. Kita pass the value of A to X. Maksudnya kalau A nilainya sama dengan, kalau contohnya kat sini kita run kan, please enter integer, let's say A nilainya 3 yang kita assign 3, jadinya Cin akan menerima nilai 3, dia akan simpan dalam A. Kan? Kemudian kita kenakan function ABSF, absolute function. Jadinya nilai 3 ni akan dihulurkan, akan pass by A to X. Bermaksud X ni dia terima saja nilai yang diberi pada dia. Dia tak boleh buat apa-apa pun benda lain. Dia tak ada cara nak access A melainkan A beri nilai kepada X. Ni pass by value lah yang kita beri nilai. Apa yang kita dapat itulah
nilai yang diberi itulah. Apa yang diberi itulah kita dapat. Macam itulah. Tetapi kita ada satu lagi apa yang dipanggil sebagai pass by reference. Kan, maksudnya kita hulurkan, bukan kita hulurkan nilai, tetapi kita hulurkan reference, iaitu kita hulurkan alamat kepada variable tu. Contohnya macam ni, nanti kita akan tengok macam mana instead of A memberi nilai yang disimpan padanya, contoh kalau kita run 3, kan, instead of kita beri nilai 3 daripada A kita beri kepada X, kali ni kita bukan nak buat macam tu. Kita nak supaya A ni diberi alamat dia kepada X. Kan? Diberi alamat rumah dia kepada X. Dia bagi lokasi kat mana dia berada kepada X. Jadi bila X tahu alamat rumah dia, maka X ni boleh buat sesuka hati. Kan? Macam kita bagi tahu orang jahat contohnya kan, alamat rumah kita. Kan dia dah tahu rumah kita, dia macam-macam lah dia buat. Macam tu lebih kurang kan. Jadinya kat sini bila X dah tahu alamat A ni, dia boleh buat macam-macam, dan apa yang dibuat tu akan memberi kesan kepada A. Kita tengok nanti. Okey, yang ni yang tadilah. Jadi kat sini, tapi apa kebaikan dia? Tak adalah kita kata, oh kalau macam tu tak baguslah benda ni kan, sebab tapi ada kebaikannya. Kebaikannya adalah dengan cara itulah kita boleh return multiple values. Dengan cara tu je kita boleh, sebenarnya ada satu lagi iaitu pointer, tapi kita itu later lah, kalau kita ada masa kita akan cover dalam kita punya pengajian ni. Jadinya return multiple values iaitu kaedahnya adalah kita manipulasi pass by reference ni. Jadi yang kita tengok can be done, return multiple values can be done by passing the variable address rather than the value of the variable in the calling function to the call function. Kita bagi dia alamat, bukan bagi nilai, bagi alamat terus. Jadinya this will allow the call function to use, bukan hanya use tapi change the value of variable. Dia macam tadilah perkataan use and change ini kita gunakan tadi masa global variable tadi. Kan? Kita boleh use, dan bukan setakat use, kita boleh change juga kan, use and change. Yang ni pun perkataan use and change juga, tapi dia dalam konteks yang berlainan, iaitu ini kita nak gunakan address. Penting topik ni. Okey. Kita tengok. Passing address is referred as pass by reference tadi. Okey, related topik, pointer kalau ada masa kita cover. Cara ni macam mana? Okey. Method, kita call a function, maksudnya kita akan ada calling function call juga macam ni, tetapi kita beri address. Jadinya yang ni sama, call a function sama macam single value, tetapi kita nak bagi address instead of kita bagi value. Jadi macam mana kita nak bagi address? How to pass an address? Dan how to pass the address? Kita kena guna ampersand operator. Kena guna tanda dan. How to pass? Use the ampersand operator. Add function prototype and function header. Function header yang mana? Function prototype adalah yang ni. Kemudian function header adalah yang atas ni. Okey, nanti kita tengok example dia macam mana. Jadi, apakah maksud yang ni? Maksud ampersand ni, kan? Iaitu the address of. The address of. Okey, so ni contoh. Jadi saya tak nak guna contoh yang ni dulu, tapi saya nak ambil sikit je kat sini. Sekejap ya. Saya nak ambil yang ni. Saya nak simpan dia. Okey, yang ni. Sekejap ya. Yang ni saya tak nak. Yang ni saya tak nak. Sekejap ya. Oh, betul. Yang ni pun saya tak nak. Kan senang saya ambil semua ni kan. Okay.
macam ni. Kemudian yang ni saya nak buang dululah. Serabut. Oops. Kenapa dia jadi macam tu? Okey. Ni saya nak padam semua ni. Yang ni pun sama, saya nak komen. Jadinya, ni pun saya nak komen dulu sebelum saya buat apa-apa. Katalah kita, ni paling simple lah saya boleh terfikir. Kita nak supaya kod kita ambil nilai, terima nilai kan. Contohnya macam ni lah kan. Please enter two numbers kan. Tanpa menggunakan function, kita boleh buat please enter two numbers, kita buat cin x, y. So kalau kita run, cin enter two numbers, kat sini. Bila kita masukkan nombor pertama, contohnya 3, saya space, tekan enter pun boleh, tak ada masalah. Saya tekan 2, maka 3 akan disimpan dalam X. 2 akan disimpan dalam Y. Dan saya enter, tamat. Kan, program tamat. Kita boleh check, betul ke tak kita masuk tu, jadi kita siap lah. So kat sini saya siap. Contohnya, the value of X is X, the value of Y is Y. Jadi kita tengok betul ke tak apa yang kita masukkan, dia keluar ke tak kat sini. Jadinya saya letak \n yang maksud baris yang baru. Okay, enter two numbers. Kalau saya masukkan X sama dengan 3. Second number adalah 2. So dia akan simpan 3 dalam X, 2 dalam Y. Kemudian cout X dan Y yang disimpan tadi. Betul ke tak? The value in X is 3, the value in Y is 2. So betul lah, kan dia baca apa yang kita simpan. Okey, sekarang ni benda biasa, kita dah tengok banyak kali. Sekarang ni macam mana kita nak gunakan, macam kita nak gunakan function untuk benda ni. Kita nak modify. Saja je macam ngada-ngada lah kan. Sebab benda ni senang, tak perlu guna function pun tak apa. Tapi for the sake of kita nak fahamkan benda ni, kita gunakan function. Kan? Kita guna yang paling ringkas sekali. Kan, jadinya kat sini kita ada dua nilai. 3 dan 2. Kan? So kita ada, kat sini, saya nak tulis sikit. So kat sini pass by reference. So kita ada X dan Y. Kan nilainya katalah 3. 3. Kemudian di sini 2 kan. So kita ada dua value. Dua nilai yang kita nak masukkan, yang kita nak ubah. Kan, jadinya katalah kita bayangkan kita ada satu function yang mana function tersebut adalah function cin. Kemudian dia nak return. Kan, so bila nak return, kita nak buat macam mana kan? Sebab bila kita nak return tu, kita hanya boleh return satu je. Sama ada X ataupun Y. Jadi macam mana? Kan? So saya nak ubah sikit kod dekat sini. Saya nak buat 16. Sorry, yang ni sepatutnya kelas tadi. Okey, kerana saya nak simpan satu lagi yang baru. 16B. Okey. Sekarang ni saya nak gunakan function. Saya buat satu function saya, iaitu saya gunakan, katalah saya nak gunakan int cin fun, kan, cin function contohlah kan. Kemudian cin function saya nak dua nombor, so saya buat int saya kena letak di atas main, sebab main ni yang bawah ni kan. Okey, so saya ada cin fun. Yang ni saya abaikan yang komen tu. Jadi saya ada cin fun, dia expect akan dapat dua nilai A dan B. Kemudian apa saya buat? Saya akan kata saya ambil semua ni,
Saya letak kat sini. Kan, please enter two numbers, X, Y. Atau please enter two integer, tak ada masalah kan, sebab sini kita gunakan integer, so kat sini kena bagi tahu dia adalah integer, tapi tak apa, it's okay. So macam ni. Kemudian disebabkan ni int, kita kena return. So kita return. Kan? Isunya kita nak return apa? Okey, kita nak return apa sebenarnya? Kan jadinya kita tak kata macam mana jadinya kita tak tahu nak return apa. Macam itulah. Return X ataupun return Y ataupun return X, return Y, boleh ke? Ataupun return XY, boleh ke? So kita run, boleh ke tak? Oh sorry, kita kena guna A dan B lah kan, sebab kalau ni A, maka sini A, sini B. So dia masukkan nanti C in A dan B, kemudian kita nak return, kita returnkan A pada B. Kemudian, oh sorry, kat sini kita kena buat function call C in fun. X, Y. Kan? So kalau nak return, kita nak tulis tu macam mana kan? Sebab kat sini, dia boleh satu je, contohnya Z. Ataupun cara, jadi complicated kat sini. Kan? Kita nak return macam mana? Adakah kita nak return Z1 ataupun mungkin kat sini saya nak buat rather than saya guna Z, saya nak gunakan M dan N. Boleh ke macam ni kan? Jadinya ataupun jadi susah lah unless kalau kita nak buat satu persatu, C in X, C in Y kan, kita panggil dua kali. Macam tu tak ada masalah. Contohnya kalau kita nak buat C in fun M, mula-mula kita C in macam ni, kadang kita panggil dua kali. Yang pertama M, kemudian N, kemudian the value of X is yang ni kena X ke N dengan M kan. So the value of X is X, Y. Kemudian C in fun, apa dia buat? Dia akan terima, dalam ni tak perlu apa-apa. So please enter a number. Kan? So dia akan masuk satu persatu dan dia akan return. Jadi maksudnya kat sini kita buat satu persatu. Kan? So kita cuba ni kita run. Oh sorry. Apa dia kata ni? So kat sini salah. Kat sini kita tak perlukan argument. Okay. So kita run. A was not declared. Okay, silap. So kat sini supposedly dia adalah integer. Okay, ada apa-apa lagi ke? Tak ada Kita run. Okay, tak ada error. Tengok please enter a number. Tolong masukkan satu nombor. Kan? So ini adalah kita dapat kat sini. So bila kita masukkan, maksudnya sekarang ni dia datang daripada baris nombor 9. Iaitu kita panggil cin. Sekali kita panggil function ni, cin fun ni, apa dia buat? Dia akan cout. Kemudian kita masukkan nombor, dia akan simpan dalam dalam A. Kemudian nilai A akan di return kepada sini dan A akan disimpan dalam X. Kalau kita type 2 ataupun 3, kemudian dia akan tamat yang baris ini, dia akan pergi pada baris seterusnya, iaitu cin fun panggil sekali lagi. Dia panggil sekali lagi, apa dia buat? Sama juga, dia pergi kat sini, dia suruh masukkan satu nombor lagi, kita masukkan 2. Jadi kat sini A akan dapat nilai 2, dia akan return 2, ke sini 2, jadi 2 akan disimpan dalam Y. So I enter, memang dikeluarkan apa yang kita nak. Ini. Tetapi macam mana kalau kita nak buat sekaligus?
kita tak nak dua function call. Nah, macam ni dua kali lah kan. Ini adalah first function call. Kemudian yang bawah ni adalah second function call. Macam mana kalau kita tak nak benda ni? Tadinya sekejap ya, saya padam dulu yang ni. Okay, so kita buat kat sini. Save file 16C. Jadi kalau dalam macam ni, kita kena gunakan void function. Kita kena gunakan pass by reference. Kan? Iaitu kat sini, kita tukarkan dia kepada void. Kat sini pun automatically akan jadi void lah. So bila void apa lagi? Dekat sini tak perlu ada, kita tak perlu assign. Dan in fact kita nak buat sekaligus. Jadi buang satu. So function call sekali je. Okey. Kemudian apa lagi? Ya, saya tengok kejap. Dekat sini. It's okay. Jadinya macam saya cakap, kalau kita ada sekejap je, saya ada cin fun, nama dia kan saya gunakan perkataan cin fun. So kalau saya lukis macam ni, saya ada cin fun. Kemudian sekejap ya. Jadinya bila saya punya saya letak saya punya variable saya x dan y kat sini. Sebabnya saya nak assign nilai x dan y, jadinya saya letaklah x dan y dekat sini. Tadi kita buat x sama dengan cin fun kan? Tapi itu kita calculate, kita masukkan nilai baru kita assign. Tapi bila kita gunakan void function ni dia berlainan sikit, iaitu kita akan beri alamat x dan y kepada kat sini nanti, iaitu a dan b. Kita akan beri alamat dia kepada A dan B. Jadinya kat sini saya ada dekat main function saya ada saya ada X dan Y. Kat sini. Kemudian dekat cin fun ataupun saya buat kat bawah sikit. Saya ada A dan B. Tetapi saya nak supaya A dan B ni dia A dan X ni, ataupun dengan kata lain X dia beri alamatnya kepada A. Jadi A boleh masuk ke rumah dia. Y pula dia beri alamat dia kepada B, jadi B boleh masuk. Macam tu. Kemudian sekejap ya. Jadinya macam ni. Jadi saya punya input, saya ada input, saya ada argument dalam saya punya function. So di sini pun kena ada something lah. Jadi saya letak int. Sini pun sama, int. Sini pun int. Tetapi kalau kita buat macam ni saja, int A, int B, int macam sebelum ni, dia tak memberi alamat. Kalau nak beri alamat, kena ada ampersand. Kena macam ni. Saya cakap tadi. Kalau nak beri alamat, kena ada tanda ni, tanda dan kat sini. Jadi cara dia adalah kita letakkan depan dia, kita buat macam ni. Macam ni. Yang ni bersama, depan ni kita letak macam ni. Kita letak macam ni. Jadinya bila kita declare macam ni, bermaksud kita nak gunakan
bila kita panggil, kita buat function call, secara automatik X dia akan beri alamat rumahnya kepada A. Dan Y akan beri alamatnya kepada B. Jadinya A dan B ni dia boleh buat apa saja dalam rumah X dan Y tu. Jadinya kat sini kita tak perlukan int A sebab kita dah declare dekat sini. Jadi please enter two numbers C in A, B. Kemudian kita tak perlu return. Kita macam tu je, macam ni je. Okay. Kemudian sekejap saya check. Dah ada ke semua benda? Macam dah ada. Okay, so kita cuba run dulu. Oh, sorry. Sekejap, dia kata apa? Cannot bring non-constant value. Sekejap, saya tengok. Oh, sorry. Sini saya guna double. Saya kena guna int. Ayah. So yang tadi pun, kod yang sebelum tu pun kena tukar jadi int. Kalau bila konsisten lah, untuk konsisten. So dalam kes ni saya nak gunakan A dan B sebagai int. So S dan Y pun kena int juga. So saya run balik. Okay, tak ada error. Okay. Please enter two numbers. Jadi kita tengok kat sini, kod kita run. Kemudian akan function call. Kan? So dia baca function call ni, baris nombor 9. So, function call ni dia akan pergi sini. So dia masuk. Dia tulis cout, enter two numbers. Jadi saya akan masukkan 3 dan 2. Jadinya 3 akan disimpan dalam A, 2 akan disimpan dalam B. Kemudian kita tak return pun. Kan? Kita tak return, program kita akan terus tamat. Function ni akan terus tamat. Kemudian bila dia tamat, sini habislah. Kemudian program akan terus baca baris nombor 11 dan 12. Dia akan cout. Dia akan cout. Jadinya enter, tengok so the value in X is 3, iaitu sekarang ni X 3, the value in Y is 2. Jadinya S dan Y dia dapat baca daripada A dan B walaupun kita tak return pun. There is no return punya command pun kat sini, tetapi X dan Y masih dapat tahu apa yang berlaku pada A dan B. Sebab apa? Sebabnya X dan Y dan A dan B ini dia sebenarnya merujuk pada benda yang sama. X merujuk kepada rumah yang sama, A merujuk pada rumah yang sama, Y merujuk pada rumah yang sama dengan B. Sebab apa? Sebab kita dah bagi dah alamat rumah dia yang kat sini. Ada 2 kali lah, kat sini sekali, kat sini pun kena ikut sama. So kita bagi alamat rumahnya. Bukan kita beri nilai, kita beri alamat. Jadinya bila dah beri alamat, dia teruslah gantikan nilai itu. Okey, nanti kita akan tengok contoh-contoh yang lagi baguslah. Okey. Okey tak yang kat sini? Si pening kan? Saya rasa si pening. Okey, apa lagi saya cakap tengok sekejap nota kita. Sekejap Jadinya perkataan macam saya tulis ni, ampersand ni huruf ataupun karakter ampersand ni, tanda dan ni bermaksud the address of. Maksudnya alamat lah. Alamatnya lah. Jadinya kita kena letak ampersand ni kalau kita guna pass by reference. Yang mana nanti X akan beri alamat rumahnya is addressed to A, Y dia akan beri alamat kepada B. Dia correspond to, dia ikut dia punya kedudukan lah. Kalau X dia tak akan bagi pada B, dia akan bagi pada A. Y dia akan bagi pada B, bukan A. Macam tu. Okey. Ada apa-apa soalan tak sampai sini? Saya tahu mungkin susah sikit kot nak hadam benda tu. Tapi kalau yang faham bagus je.
Okey, tak apa. Kita tengok contoh. Ni contoh yang lebih kurang. Dia sama juga. Cumanya kat sini, dekat sini dia cin-nya dekat atas, bukan function lah. Okey, so saya nak ubah sikit kod ni, iaitu saya nak assign new values kepada nombor yang dimasukkan. So kat sini saya nak buat satu lagi function. Saya nak tambah satu lagi function. So saya nak simpan dia sebagai 17 cin dan new val. Ataupun saya tak perlu, saya tak nak buat cin, saya tak nak gabungkan, saya nak buat satu je. Lepas tu baru kita gabungkan. Okey. Jadi saya nak ambil keseluruhan kod ni. Tapi sebenarnya tak perlu ambil pun, just repair je. Jadinya kat sini saya nak keluarkan dia. Saya nak ikut macam dalam kod ni. Kita ada XY. Sorry, kat sini saya nak gunakan int lah. Saya tak nak gunakan double. Sebab dah terbuat int kan, jadi saya terus dengan int. So please enter two numbers. Sebabkan di dalam ni, so dia adalah X, Y. Kemudian kita akan see out. So dalam ni kita tak nak guna sinfat ni. Sinfat ni kita akan yang tadi dengan yang lepas ni nanti. So saya nak buang ni juga. So just start fresh. Kita ada disuruh kita masukkan two numbers X dan Y. Kemudian kita masukkan, kemudian kita see out nilai X dan Y. Kemudian apa akan dibuat seterusnya adalah kita akan kenakan satu function iaitu new val. So kita akan pass new val ni. Pass apa? So kat sini kita gunakan void. Sama macam tadi, void new val. Kemudian kita buat int ampersand, bermaksud dia adalah pass by reference. Okay, so saya buat semicolon, saya ambil semua ni, letak kat sini. Okay, kita tulis function definition dia. Apa benda kan? Okay, so kat sini, new val apa dia buat sebenarnya? Simple je, kan? Dia assign, so kat sini kita gunakan A dan B instead of X dan Y. So A sama dengan 1, A sama dengan 2, B sama dengan 1. Kemudian tak perlu return pun. Sebab kita gunakan void function dan kita pass by reference. Jadi kat sini new val dia akan kenakan pada X dan Y. Kemudian apa dia buat? Dia akan assign dengan nilai 21. Kemudian kita akan see out. Kita nak tengok adakah perubahan tu yang permanent ataupun dia hanya temporary je. Okay, so kita run. Sorry. Okay, tengok please enter two numbers. Ini bukan function ini tak sama macam yang kod yang tadi. So please enter two numbers. Saya masukkan nombor pertama dengan nombor kedua, dia akan simpan dalam X dan Y masing-masing. So 3, 2, 3 akan simpan dalam X, 2 akan simpan dalam Y. Kemudian saya akan tekan enter. Bila saya enter, dia akan see out. Value in X is, saya nak masukkan 3 kan. So value in X is sepatutnya 3, value in Y is 2. Kan, 2 sepatutnya. Kemudian akan baca baris seterusnya new val. New val, so disebabkan ini adalah kita ada address, ini pun ada address, bermaksud nilai X, bukan nilai X, alamat X akan diberi kepada A, alamat Y akan diberi kepada B. Bila dah ada alamat, macam tadi, dia dah tahu alamat, dia boleh ubah. Jadinya kat sini, apa yang saya akan buat adalah, apa yang akan dibuat di sini adalah nilai A
akan menjadi 2, nilai B menjadi 1. Tetapi disebabkan A tahu alamat X, B tahu alamat Y, maka bila asal ni tadi kita ada X 32, kemudian A nanti jadi, kalau kat sini 21, maka nilai 2 ni akan gantikan 3. Nilai 1 akan gantikan 2. Macam dia dah ada orang dalam rumah, kan? Rumah X ni dah ada orang dah, iaitu 3. Tapi disebabkan A ni, dia tahu rumah X, apa dia buat? Dia gantikan orang rumah iaitu nombor 3 ni dengan nombor 2. Jadinya, kesimpulannya bila kita see out A ataupun kita see out X, kita akan dapat nilai 2. Sama juga untuk B. Y nilainya 2, tetapi disebabkan rumahnya, dia dah alamat rumahnya dah diketahui oleh B, bila B kita assign 1, maka dengan tak langsung nilai 2 ni akan digantikan dengan 1. So, nak tahu betul ke tak apa yang saya cakap, nanti bila dah ubah, kita siap. Kita tengok apa yang tinggal dalam rumah X dan Y ni. Adakah masih lagi 3-2 ataupun apa yang dah ditukarkan oleh A dan B ni, iaitu 2-1. So saya enter, saya dapat macam tu. So saya start dengan 3-2. So the value in X is 3, which is what I entered here. Then the value in Y is Y, which is 2, apa yang saya masukkan. Betul lah ini. Kemudian new val. New val buat apa? New val ni dia reassign dia. Iaitu A sama dengan 2, B sama dengan 1. Dia tak return pun. Tapi disebabkan dia gunakan address ni, maka nilai X dengan Y jadi tertukar. So the value in X now is 2, dapat daripada A. The value in Y is now B, iaitu 1. Si pening kan. So kena, lepas kelas ni kena reflection balik. Okay. Jadinya macam itulah. Dia dah tahu, dia akan replace, dia akan gantikan, dia akan override nilai itu. Okay. Okay tak sampai sini? 6:49, lagi beberapa minit. Saya nak padam yang ni dulu. Kemudian di sini, nak tengok ada soalan ke? Ada soalan tak? 56 orang. Tak ada Okey. Apa, kita ada banyak soalan sebenarnya yang saya dah buat naik dekat UKM Folio. Ada dalam 20 soalan untuk function saja. 20 soalan boleh buat sebenarnya. Okey. Jadi tengok contoh yang saya yang terakhir lah kot untuk hari ni. Kejap saya tengok dulu kat sini. Oh, ada satu lagi. Dua contoh lah kot. Okey, sekarang ni saya nak gabungkan. Saya nak gabungkan. Tadi kita ada kod nombor 16. Open. Saya 14, 15, 16. Yang ni. Kan? So kat sini kita masukkan nombor ni, boleh buang. Sorry, bukan yang ni, satu lagi. Open 16 B kot saya rasa. 16 B kelas. Betulkah? Bukan, satu lagi. C. Okey. So dekat sini 16C ni, sorry ni no. Okey, so untuk 16C ni kita nak gabungkan dengan 17. Sebab apa? Yang ni kita C in je. C in A dan B. So kita dapat dua nilai. Maksudnya kita ubahlah nilai A dan B. Kemudian yang kat sini pun kita ubah juga. Yang ni kenapa saya kata ubah? Sebabnya bila kita initialize, selalunya nilai A dan B ataupun X dan Y kat sini adalah selalunya bila kita initialize dia, kita declare dia, nilai dia, bila kita declare selalunya nilai tu akan kosong. Selalunya, bukan tak, tapi tak semestinya.
So kat sini kita assign dengan apa yang kita masukkan dekat sini. Kemudian kat sini pula kita assign, kemudian kita reassign dengan nilai yang lain. Satu. Of course kita boleh gabungkan dia. Contohnya saya nak buat nombor 18, iaitu saya nak cin, kemudian saya nak tukar nilai dia. So kat sini saya akan ada dua function. Saya akan ada dua function, iaitu saya ada cin dan saya ada new val. Tengok kod makin lama makin panjang kan. Jadi ini kalau kena fahamkan, yang masa pendek tu kena fahamkan. Lama dia akan makin panjang. Kemudian saya tak nak benda ni. Enter tu nama ni saya tak nak. Tapi apa yang saya nak buat adalah saya nak ambil semua ni. Saya letak dekat sini. Kemudian saya buang ni. So kalau kita tengok dari sini, so saya nak komen semua ni. Kita ada in xy, kemudian saya akan panggil cinfun xy. Macam dalam yang pertama tadi, saya akan panggil cinfun xy, kan, function call. Apa dia buat? Tak ada buat apa yang special pun, kan? Hanya cin je, kan? Hanya cin. Tapi sebabkan kita ada dua nombor nombor lah, A dan B, maka kita gunakan void function. Kalau satu nombor saja kita gunakan return. Tapi sebab dua nombor ataupun lebih daripada satu nombor, kita gunakan void. Okey, macam tu. Kemudian apa lagi? Okey. Dah masuk situ. Kemudian kita see out. Ini sama aja. The value in X apa? The value in Y is apa? So kemudian new val. New val ni apa pula? New val tu sama macam tadi, iaitu kita reassign nilai XY kepada yang baru, iaitu 2 dan 1. Macam saya cakap, kita boleh buat benda ni sebab A dia tahu alamat X, B dia tahu alamat Y. Sama juga macam ni, kan? Kita boleh buat macam ni sebab A dia tahu alamat X, B dia tahu alamat Y. Kemudian kita dah tukar nilai X dan Y dengan 2 dan 1, kita akan see out. Okay, so cin dan pertukaran nilai berlaku dalam dua function. Yang mana kedua-dua function ni adalah void function. So kita run, hopefully tak ada masalah. Okay, please enter two numbers. Okay, so please enter two numbers ni bukan kat sini, kan? Tetapi dia keluar dekat daripada function call ni. Function call, ni adalah first function call. Daripada sini, iaitu please enter two numbers. So kita masukkan 3, 2. So 3 dan 2 akan disimpan dalam A dan B. Yang mana A dan B ni sebenarnya dengan kata lain awak simpan dalam X dan Y juga. Sebab A dan B tahu alamat X dan Y. Kemudian bila saya enter, kemudian dia akan see out. So di sini bila saya enter, dia akan simpan, sini tamat. So dia akan see out. Nilai yang dimasukkan iaitu 3 dan 2. Kemudian baris 15. Akan berlaku second function call. Apa dia buat? Second function call ni sebenarnya dia assign je, reassign. A2, B1 yang bermaksud S akan jadi 3, S akan jadi 2, Y akan jadi 1 sebab kita reassign dia. So kat sini dia dah reassign, kita see out betul ke tak dia reassign tu. So sebelum saya tekan enter, saya nak kemaskan sikit ni. Okay. So enter. So kita tengok enter two numbers. Kat sini kita masukkan 3 dan 2 macam tadilah, melalui A dan B, dan dia affect X dan Y. Kemudian kita gunakan new val
Nova dia akan reassign X dan Y melalui A dan B, iaitu 21. Dan dia return kepada X dan Y, kita see out X dan Y, terdapat 2 dan 1, iaitu nilai yang baru. Okay, so itulah pass by reference. Sebenarnya kita boleh banyak lagi. Bukan 2 numbers 3 numbers ke, asalkan lebih daripada 1, kita boleh gunakan pass by reference. Untuk kita ubah nilai-nilai. Tu. Okay. Ada apa-apa yang kemuskilan ke, soalan ke? Saya rasa yang contoh yang last ni nanti saya buat dalam video nanti. Ada apa-apa tak? Soalan ke? Tak apa, it's okay. Nanti kalau ada apa-apa soalan, just email kepada saya je. Okay, kemudian apa lagi? Untuk kelas esok saya tak dapat, macam saya cakap lah dalam email, saya tak boleh nak buat kelas sebab saya ada kursus sebelah pagi, jadinya kelas kita sebelah 12 kan, jadinya tak dapat nak buat kelas, tapi of course kita kena gantilah. Jadinya cara dia saya akan buat video lah, sambungan daripada sini, iaitu saya akan buat yang contoh, contoh yang ni. Okay. Selain tu, lepas tu kita dah habis function lah. Dah habis function. Ingat, lepas tu kita akan pergi topik, saya akan sambung dengan topik seterusnya, iaitu array, tata susunan. Array, jadi kat sini nanti ada nanti saya akan sambung nanti dalam slide, dalam cutingan saya ni. Kemudian kita buat tata susunan. Array. Atau dengan kata lain, dia adalah vektor ataupun matrix ataupun matrices. So macam mana kita nak gunakan, dan ni memang lagi banyak dia punya kegunaan dia lah. Okay, kalau tak apa-apa tu je kot saya rasa. Kita jumpa lagi lah dalam video rakaman nanti ataupun dan selain itu minggu depan lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Thank you, Doktor.